Yang ketiga apa dia? Dah terjawab kan? Terjemahan. Sama. Kan saya sebut tadi, bukan sahaja ayat Al-Quran kita kena jaga. Ilmu agama, ilmu fiqh, ilmu tauhid. Kalau dia tu terjemahan Al-Quran, dia tetap ada nilai yang kita guna jaga. Mungkin soalan yang nak ditanya ni pegang. Kalau pegang terjemahan Al-Quran boleh, walaupun tak ada wudu. Kalau pegang terjemahan Al-Quran, contohnya kita pegang pimpinan Ar-Rahman, boleh, sebab satu terjemah itu memang tidak dipanggil mushaf, orang panggil terjemahan, buku terjemahan Al-Quran. Contohnya pimpinan Ar-Rahman, dia bukan terjemahan lagi. Kalau pimpinan Ar-Rahman tu dia kira tafsir, tapi ringkas, kerana dia ada tambah-tambah pada tafsirannya dalam terjemahannya. Maka sebab itu nama buku tu pun tafsir pimpinan Ar-Rahman, maka boleh. Tapi ada sejenis terjemahan yang mana Quran ada kat tengah, dia ada macam nota-nota terjemahan yang kat tepi. Ini dipanggil istilahnya Al-Quranul Muhasyah, Quran yang ada hasyiah. Hasyiah ni maknanya nota. Quran tu tapi dia ada nota. Dia Quran tapi dia ada nota. Nota kadang-kadang tafsir, ringkas dan seumpamanya. Ini masalah Al-Quranul Muhasyah memang ada khilaf dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Sebahagian ulama mengatakan tak boleh pegang, sebab dia tu kita tak panggil buku tafsir, tetap kita masih panggil dia Quran. Dia panggil Quran berhasyiah ataupun Quran bernota kaki. Jadi kan nama dia masih panggil mushaf, nama dia masih panggil Quran, maka tak boleh dipegang kalau dia uzur, kalau dia tak ada wudu dan seumpamanya. Dan daripada pihak lelaki ini ada soalan berkaitan dengan budak kecil pegang Al-Quran. Ini memang disebut dalam kitab secara jelas, wala yumna'u mumayyizun, tidak boleh dihalang kanak-kanak yang sudah mumayyiz untuk pegang Quran dalam keadaan tak ada wudu. Kalau anak kita ataupun anak murid kita, dia ni dah mumayyiz, dia tak ada wudu, dia nak pegang Quran, kita tak boleh halang. Dalam kitab diguna perkataan apa? Wala yumna'u, tidak boleh dihalang, tetapi dengan satu syarat. Kita boleh benarkan dia pegang Quran ni dengan dua syarat. Dengan dua lah syarat. Syarat pertama, budak tu sudah mumayyiz. Okey? Syarat pertama dia apa? Budak tu sudah mumayyiz. Syarat yang kedua, dia pegang Quran itu untuk urusan belajar Quran. Bukan ayah dia nak baca Quran, malas nak pergi ambil. Ayah dia kata, tolong nak ambil Quran, tak boleh. Itu untuk ayah dia punya, tak boleh. Untuk budak tu punya belajar Quran. Jadi kalau budak tu punya belajar Quran, dia nak ambil, nak hantar balik ke rak, kalau dia tak ada wudu pun, kita biarkan. Dalam kitab kata tidak dihalang. Apa sebab dia? Apa sebab dia? Sebab dia, satu, budak ni belum baligh. Bila budak tu belum baligh, dia tidak adalah hukum taklif yang kata haram pegang ataupun tak haram pegang. Faham? Yang kedua, kalaulah dengan sebab kita halang-halang begitu, dia jadi tak suka nak baca Quran, dalam kitab kata dia boleh jadi haram pula kita suruh dia ambil wudu. Sebab apa? Sebab dia akan menyebabkan kita menyebabkan dia ada rasa karahiyah, tak suka nak belajar Quran. Dia kata payahlah nak kena ambil wudu. Mungkin kadang-kadang budak dia jadi macam tu. Jadi untuk perkara itu, kita tak halang dia untuk pegang dan seumpamanya, dengan dua syarat yang saya sebutkan tadi. Tapi dalam masa yang sama, beransur-ansur kita ajar dia untuk pegang Quran dalam keadaan ada wudu, tapi jangan dikerasi, kerana dikhawatiri akan menjauhkan hatinya daripada Al-Quran. Okey? Ada soalan lain sebelum kita masuk faslun